Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Zulfitri Yusof. Anda sedang menonton Tawaran Parti Politik, di mana sepanjang sejarah pilihan raya umum diadakan di negara ini, PRU ke-15 catat sejarah apabila merekodkan 945 calon bertanding merebut 222 kerusi parlimen di seluruh negara. Ini merupakan jumlah teramai dalam sejarah pilihan raya umum. PRU15 juga menyaksikan 108 calon bebas. Selain 222 kerusi parlimen yang dipertandingkan, pilihan raya bagi 116 kerusi DUN di Perlis, Pahang dan Perak juga turut diadakan serentak pada hari Sabtu ini. Bersekali dengan pesta demokrasi ini, PRK Dewan Undangan Negeri DUN Bugaya di Sabah juga yang ditangguhkan akibat proklamasi darurat bagi mencegah COVID-19 turut diadakan. Dan ini adalah tawaran parti-parti politik. Tawaran parti politik kami mulakan dengan Parti Barisan Nasional BN. BN bertanding di 178 kerusi daripada keseluruhan 222 kerusi. Barisan Nasional menawarkan manifesto yang dinamakan Perancangan Amal dan Usaha BN Padu dengan menggariskan 10 teras dan 99 tawaran. Sasaran merangkumi kumpulan B40 dan M40 selain tidak melupakan golongan T20. Antara terasnya, menghapuskan kemiskinan, pendidikan awal termasuk memperkenalkan coding dan perlindungan kepada pekerja ekonomi gig. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam keluarga Malaysia. Keluarga Malaysia yang saya kasihi. Tanggal 21 Ogos 2021. Takdir Allah Subhanahu Wa Taala, saya menggalas tanggungjawab untuk menerajui negara. Dan ia bukan satu tugas yang mudah. Saya mengangkat sumpah sebagai Perdana Menteri ketiga dalam penggal yang sama dari peralihan 3 kerajaan dalam tempoh 3 tahun adalah episod gelap kepada negara. Waktu itu, kita berhadapan ancaman pandemik COVID-19. Jumlah pesakit harian mencecah puluhan ribu, mengorbankan ratusan rakyat sehari dan menyebabkan fasiliti perubatan hampir lumpuh. Tidak cukup dengan itu, negara berhadapan krisis ekonomi. Jumlah pengangguran meningkat lebih 700,000 orang. Banyak sektor perniagaan terpaksa gulung tikar dan rakyat hilang mata pencarian. Justru saya bertekad, kita harus teguh bersama seperti sebuah keluarga untuk memulihkan negara. Atas kesedaran dan iltizam ini, pentadbiran saya melancarkan inisiatif Keluarga Malaysia. Sepanjang tempoh 15 bulan, inilah 15 inisiatif yang telah kita capai bersama. Kestabilan politik dan kesejahteraan sosial KDNK adalah yang terbaik di Asia Tenggara ini. Mengurangkan kadar pengangguran melalui 600,000 peluang pekerjaan. Setiap badan, terutamanya badan kehakiman, begitu juga legislatif, kebebasan mereka akan terus dipelihara oleh kerajaan hari ini. Kerajaan telah meluluskan gaji minima sebanyak RM1,500. Penubuhan Majlis Wanita Negara, institusi hakam di bawah Mahkamah Syariah dimantapkan lagi. Bayaran kenaikan gaji tahunan, tambahan khas sebanyak RM100 untuk penjawat awam. MA 63 diluluskan oleh kesemua ahli parlimen yang hadir. SJKP ini diperuntukkan dengan jumlah yang lebih besar. Pinjaman tersebut akan dijamin oleh kerajaan. Hari ini, keadaan bertambah baik dan kita mampu bergerak maju ke hadapan. Namun masih banyak yang perlu kita laksanakan untuk menjadi sebuah negara bangsa yang teguh bersama
dan kembali dihormati di persada dunia. Pada 19 November ini, keluarga Malaysia akan melaksanakan tanggungjawab untuk memastikan negara ini terus ditadbir dengan baik. InsyaAllah, jika saya diberi peluang meneruskan pentadbiran ini, 4 iltizam saya untuk Malaysia. Pertama, menyatupadukan rakyat demi kesejahteraan dan kebajikan keluarga Malaysia. Kedua, menyuburkan kemakmuran ekonomi dan pembangunan negara. Ketiga, memelihara kesucian agama Islam tanpa meminggirkan agama lain selaras dengan perlembagaan persekutuan. Keempat, memperkasa integriti tadbir urus negara. Inilah iltizam saya untuk Malaysia demi kestabilan dan kemakmuran masa depan tanah air kita. Saya, Ismail Sabri bin Yaakob, dengan rendah diri memohon kepada semua pengundi untuk memberi kepercayaan kepada saya dan Barisan Nasional menerajui negara bagi penggal akan datang. Semoga Allah SWT terus merahmati serta memelihara negara dan keluarga Malaysia. Ya Allah, sesungguhnya kepadamu kami berserah. Undilah Barisan Nasional. Terima kasih, keluarga Malaysia. Seterusnya, parti politik yang cuba menasib dalam pilihan raya kali inilah Perikatan Nasional yang pertama kali di pentas pilihan raya umum dengan bertanding di 171 kerusi. Manifesto Perikatan Nasional PN bertemakan Prihatin, Bersih dan Stabil Malaysia Gemilang atau PN BEST yang merangkumi 12 tunjang utama, 30 pendekatan dan 234 tawaran. Antara 12 tunjang utama itu ialah membina ekonomi masa depan dan membersihkan politik dan tadbir urus. Kita dengarkan tawarannya. Ya, pertamanya saya ucap terima kasih kerana saya diberikan peluang untuk menyatakan apakah tawaran Perikatan Nasional untuk rakyat Malaysia di PRU ke-15 ini. Kita telah mengeluarkan dan melancarkan manifesto kita pada 7 hari bulan yang lepas. Kalau siapa belum baca, bolehlah membaca. Ada di punya website dan link yang boleh saudara gunakan untuk mendapatkan maklumat yang terperinci. Ada 12 tunjang utama saya sebutkan. Semua perkara-perkara yang pokok yang menyentuh soal hal ehwal rakyat Malaysia ini ada tersenarai daripada soal tadbir urus yang baik, soal ekonomi, soal perumahan, soal pendidikan, soal sosial, warga emas, soal belia, soal wanita, soal luar bandar, soal felda. Boleh saya sebutkan satu persatu yang dia anggap sebagai perkara yang pokok yang menjadi perhatian rakyat ada dalam manifesto itu. Termasuklah soal contoh saya lah menyediakan peluang pekerjaan sejuta, peluang pekerjaan berpendapatan tinggi. Ini penting untuk kita nyatakan. Kemudian itu saya dah sebutkan mengeluarkan KWSP bersasar masih diperlukan. Saya telah janji dulu waktu zaman pandemik kita dah keluarkan iCitra, iSinar, apa lagi, dan ini akan kita laksanakan. Moratorium untuk memberikan satu ruang bernafas, breathing space supaya ekonomi dan kegiatan-kegiatan perniagaan itu dapat diteruskan. Itu ada termaktub dalam tawaran kita yang kita telah sebutkan tadi. Di samping itu, untuk warga emas pun kita ada jabatan warga emas yang kita akan tubuhkan. Untuk peneroka felda, bagaimana kita nak menstrukturkan semula operasi pentadbiran dan juga pembangunan hartanah pemilikan felda selepas saya selesaikan bayaran hutang mereka yang tertangguh 8.3 bilion dan kita menyediakan satu sukuk untuk membantu felda 99 bilion itu telah pun kita laksanakan. Tetapi lain-lain ialah soal petani, nelayan, pekebun kecil, menaikkan satu harga lantai untuk harga getah sebagai contoh ataupun meneliti tentang harga minima padi di kawasan-kawasan jelapang padi di utara seperti Kedah dan sebagainya. Penting juga menguruskan hal ehwal wanita. Kita bagikan geran
pinjaman tanpa faedah RM20,000 bagi setiap usahawan wanita muda yang mahu berniaga sebagai contoh. Dan untuk belia, antara lain selain daripada itu, ya soal untuk menyediakan peluang untuk mereka masuk ke institusi pendidikan tinggi. RM1,000 secara automatik akan mereka bagikan pada mereka supaya mereka boleh masuk ke universiti. Di samping itu, kita tahu sebahagian besar anak-anak kita ni yang lepas keluar institusi pendidikan tinggi nak bekerja, mereka tidak ada tempat untuk tinggal. Mereka terpaksa bayar sewaan yang tinggi. Rancangan kita untuk menyediakan satu skim perumahan untuk mereka ini dalam bentuk sewaan yang mampu dibayar oleh mereka. Ini saya fikir satu yang agak menarik. Tapi yang tidak kurang penting ialah tadbir urus, governance. Pentadbiran kerajaan ini mesti secara yang terbaik. Kita buat komitmen, tidak ada rasuah. Kita mendukung apa-apa yang telah pun dimaktubkan setakat ini dari segi undang-undang pencegahan rasuah, salah guna kuasa, soal pentadbiran yang bersih, yang adil, yang saksama. Ini antara lain. Dalam itu, selain 12 tunjang, ada 200 lebih inisiatif yang telah tersenarai yang kita tawarkan untuk semua peringkat rakyat jelata dalam negara kita, tak kira Melayu, Cina, India, orang Siam ke, Iban, Kadazan, Dusut, semuanya. Dan khusus juga ada satu bab mengenai Sabah dan Sarawak. Kalau saudara ingat waktu saya mentadbir kendara sebagai PM, kita ada Kementerian Sabah dan Sarawak. Nak menyambung sekali apa-apa perkara yang belum pun kita selesaikan di bawah perjanjian MA 63. Sebahagian utama telah pun saya selesaikan, seperti menyelesaikan masalah negeri-negeri Sabah dan Sarawak ini dengan Petronas. Dan hari semuanya sudah selesai dan menyebabkan negeri Sabah dan Sarawak mendapat satu jumlah tambahan hasil minyak yang lebih banyak, berbilion. Saya boleh katakan itu telah pun kita laksanakan. Pendek kata, secara ringkas saja, bolehlah download perkara itu, baca. Dan saya rasa bahawa ia adalah satu tawaran yang munasabah. Kami tidak menawarkan bulan, bintang dan matahari, tapi kami tawarkan sesuatu yang boleh kita laksanakan dalam tempoh yang cepat. Dan sebab itu, untuk menunjukkan kesungguhan kita untuk melaksanakan manifesto, tidak seperti setengah-setengah parti lain, dia kata ada manifesto tapi tak mesti nak dilaksanakan. Kami dalam Perikatan Nasional akan bentuk satu jawatan kuasa bebas. Jawatan kuasa bebas inilah yang akan memantau tiap-tiap tahun prestasi pencapaian Kerajaan Perikatan Nasional dan menunjuk kepada rakyat, this is our report card, what we promise and what we deliver. Kalau ada kekurangan nak dibuat dalam tahun kedua, tak boleh selesai tahun ketiga, tempoh 5 tahun tu mencukupi untuk kita melaksanakan semua perkara itu. Jadi saya harap dengan ada tawaran terbaik ini, maka pengundi-pengundi akan menerima tawaran itu dan menyokong pada kerajaan ataupun parti Perikatan Nasional. Terima kasih. Seterusnya, parti politik yang menawarkan tawaran mereka ialah Pakatan Harapan, PH, iaitu merupakan gabungan politik yang paling banyak bertanding, iaitu di 220 kerusi parlimen. Pakatan Harapan memberikan 10 tawaran utama untuk PRU ke-15 ini, di mana 10 tawaran ini bagi memulihkan Malaysia dan membina ekonomi masa depan. 10 keutamaan tawaran itu akan segera direalisasikan sebaik PH memperoleh mandat daripada rakyat pada PRU 15. Antara tawaran utama PH itu ialah menangani kos sara hidup dan perangi rasuah. Kita dengarkan tawaran Pakatan Harapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Saudara, mendepani PRU ke-15, semua pihak berikhtiar dengan cara mereka dan inilah kesempatan bagi rakyat membuat keputusan. Sama ada meneruskan dengan kaedah dan dasar yang lama, pimpinan silih berganti, sistem kekal, ataupun memilih untuk membawa perubahan dengan jaminan sistem itu dirombak sedikit, ya, supaya hentikan kebobrokan akibat rasuah yang menular. Politik itu hanya mementingkan golongan elit atasan, memperkayakan mereka, dan tidak ada umpamanya ketelusan dan pertanggungjawaban bila kekayaan itu dipindah kepada anak menantu dan keluarga dan tidak kepada rakyat terbanyak. Yang kedua, mesti ada kesediaan untuk menongkar arus
menentukan supaya dasar-dasar yang baru yang memberi manfaat secara langsung kepada rakyat, terutama di peringkat akar umbi dan peringkat bawahan yang kita sebut B40 yang relatif miskin. Ya. Dan saya percaya rakan-rakan dalam penjawat awam pun harus tahu bahawa bila ekonomi itu dipacu dengan lebih menyegarkan, manfaat itu juga akan diperolehi bersama. Saya masih ingat semasa saya Menteri Kewangan, tidak terlepas bonus 1 bulan kepada penjawat awam kerana semua memberi sumbangan untuk mengangkat keutuhan ekonomi negara dan manfaat itu diagihkan, bukan untuk golongan elitik penguasa. Jadi gunalah kuasa kita memikirkan nasib bangsa dan masa depan, dan bukan propaganda jijik dan kotor yang dipermainkan untuk menghina kami seolah-olah tidak Melayu atau Islam, ataupun menghina mana-mana kaum yang harus diterima sebagai satu kelompok keluarga besar negara Malaysia. Ya, saya terima kasihlah kerana Saudara Wani pun agak terlibat secara agresif untuk mendapatkan dukungan anak-anak muda menjalankan tugas mereka sebagai rakyat. Mereka sebenarnya menentukan nasib mereka. Dia bukan ini untuk sumbangan kepada orang lain. Corak pemerintah yang mereka pilih itu akan menentukan mutu pendidikan, ekonomi, kesihatan, masa depan mereka. Sama ada latihan khusus dalam era pasca yang dianggap normal, pasca COVID, latihan untuk digital ekonomi dan AI. Ini semua akan memberi kesan kepada golongan muda. Apakah kita boleh sedia terima rasuah yang menular menjadi budaya, masalah kemiskinan, masalah kos sara hidup? Ada peluang untuk anak muda menentu dan menyatakan sikap. Baca, nilai, renung semua kenyataan, dan jangan hanya jadi perkakas mana-mana pihak. Saya setuju. Gunakan semangat idealisme orang muda, dengar, ulas, baca dan kemudian ambil keputusan. Mudah-mudahan insya-Allah keputusan itu yang sebaik mungkin. Seterusnya, gerakan Tanah Air GTA yang bertanding dengan menggunakan logo Parti Pejuang mahu mencuba nasib di 125 kerusi parlimen, di mana GTA menawarkan manifesto 7 agenda baharu Malaysia pada pilihan raya umum ke-15 ini. Agenda baharu Malaysia itu merupakan janji yang mampu dan pasti dipenuhi jika GTA diberikan peluang untuk membentuk kerajaan. GTA terdiri daripada pejuang, putera berjasa, iman dan beberapa badan bukan kerajaan NGO serta individu yang bertanding di lebih 120 kerusi pada PRU 15 ini. Kita dengarkan tawaran mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Parti Pejuang yang mengganti Gerakan Tanah Air berjanji untuk mendirikan kerajaan yang baik, iaitu kerajaan yang bersih, cekap dan beramanah. Kerajaan yang tidak terlibat dengan jenayah ataupun pencurian wang kerajaan. Kami akan dirikan sebuah kerajaan yang mampu menangani masalah-masalah yang dihadapi oleh rakyat dan oleh negara. Kami berjanji bahawa anggota kerajaan yang akan kami pilih ialah mereka yang bersih daripada segala jenis jenayah ataupun salah laku. Dan mereka juga adalah mereka yang mempunyai cukup ilmu, pengetahuan, pelajaran dan pengalaman. Dan dengan itu mereka akan dirikan kerajaan yang akan menguntungkan rakyat. Ini bukanlah sesuatu yang tidak pernah dilakukan di Malaysia.
memang dahulu kami juga terlibat dengan masa yang Malaysia terkenal sebagai Harimau Asia. Kami boleh kembali Harimau Asia ke Malaysia kerana kami mempunyai pengalaman dan calon-calon kita adalah calon yang terpilih, yang bersih dan mereka mempunyai kebolehan tertentu. Kerana mereka bukan saja datang daripada parti pejuang ataupun daripada gerakan tanah air, tetapi orang perseorangan pun dan ahli-ahli dan orang daripada NGO pun, kalau mereka berkebolehan, kami telah pilih mereka menjadi calon dan kalau mereka menang, mereka akan menyumbang kepada pemerintahan yang akan didirikan oleh kerajaan. Inilah hasrat kami. Kami tidak janji untuk memberi wang dan sebagainya, gula-gula kepada rakyat. Tidak. Tetapi apa yang kami lakukan akan memberi banyak kebaikan kepada rakyat. Seperti mana dahulu apabila kita mempunyai kerajaan yang tidak terlibat dengan rasuah, kita dapati ramai daripada rakyat, anak-anak kita umpamanya mendapat beasiswa, dapat pergi belajar ke luar negeri. Sedangkan di zaman sebelum kita merdeka, mendapat beasiswa amat sukar sekali. Dan ramai daripada kita tidak dapat pelajaran di zaman kita dikuasai oleh British umpamanya. Tetapi apabila saja kami menjadi kerajaan, dapat kemerdekaan, maka segala kekurangan yang terdapat di zaman British dahulu dapat kami atasi. Dan oleh kerana itu hari ini kita dapati begitu banyak ahli-ahli profesional, doktor, lawyer, arkitek, engineer dan sebagainya. Dan mereka ini begitu cekap sehingga ada di antara mereka yang boleh diambil oleh NASA di Amerika, bekerja dalam bidang roket dan sebagainya. Dan macam-macam lagi kebolehan yang didapati di kalangan orang kita, orang Melayu yang sekarang ini terlibat dengan IT, dengan artificial intelligence, dengan penggunaan IT dalam usaha mereka, dan mereka biasa menulis program untuk robots dan automation yang digunakan oleh pihak lain. Jadi itulah jenis kerajaan yang akan kami dirikan. Bukan untuk pilih kasih, bukan untuk memberi layanan yang berbeza-beza mengikut kedudukan sepolan-sepolan, tetapi kita akan tadbir negara dengan memberi pertimbangan yang sewajarnya kepada semua tanpa ada pilih kasih dan pemberian seperti yang kita lihat sekarang ini. Inilah jenis kerajaan yang kita akan dirikan. Dan percayalah, kalau anda mengundi pejuang, anda akan dapat kerajaan yang baik. Kerajaan yang bersih, kerajaan yang cekap, kerajaan yang beramanah demi kebaikan anda semua. Harap semua pengundi-pengundi akan sokong gerakan tanah air yang bertanding dengan nama Pejuang Tanah Air. Kerana gerakan tanah air tidak didaftar oleh pihak kerajaan. Sekian, terima kasih. Gabungan Parti Sarawak GPS bertanding di 31 kerusi parlimen, di mana pada pilihan raya umum ke-15 kali ini, GPS berikrar untuk menunaikan 25 perkara yang dijanjikan dalam manifestonya. Manifesto ini adalah berdasarkan 5 tonggak utama, 25 teras dan 215 komitmen yang bertemakan memastikan Sarawak yang stabil, maju dan makmur menjelang tahun 2030. Dengarkan tawaran daripada GPS. Pilihan raya
PRU 15 ini adalah begitu penting untuk negeri Sarawak. Ia penting kerana yang pertama, ini kali pertama GPS bertanding atas lambang GPS. Kedua, inilah peluang kita di Sarawak untuk menunjukkan bagaimana kita dapat bersatu dengan satu hasrat supaya kita dapat terus membela hak Sarawak. Ini sebab kita mesti dapat kerusi yang sebanyak yang boleh. Kita bertanding dalam 31 kerusi, kita mengharapkan kita menang 31 kerusi. Kenapa? Apabila kerusi kita banyak, kuasa kita di Parlimen pun kuat untuk kita memperjuangkan hak Sarawak. Untuk menentukan GPS berjaya into Sarawak, jaga Sarawak, kita mesti, rakyat Sarawak mesti memberi sokongan yang padu pada pilihan raya ini. Yang kedua, GPS semenjak dia ditubuh telah berjaya menunjukkan kebolehannya membangunkan negeri Sarawak. Kita melihat bagaimana projek-projek besar-besar termasuk Coastal Road, Second Trunk Road, beberapa projek-projek yang lain di luar bandar telah dilaksanakan. Development Agency ada 8 Development Agency di Sarawak. Satu agensi diberi peruntukan 1.5 bilion. Ini adalah satu pembangunan yang cukup cepat ataupun berkembang dengan begitu pesat sekali. Kerana apa? Kerana GPS berjaya untuk meningkatkan pendapatan negeri. Yang menunjuk sekali adalah apabila kita berjaya mengutip sales oil and gas sales tax. Dengan oil and gas sales tax itu semenjak tahun 2019 kita dah dapat hampir 10 bilion pendapatan. Itulah sumber-sumber pembangunan, sumber-sumber untuk yang digunakan untuk menjalankan berbagai pembangunan di seluruh negeri Sarawak. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, semua ini telah dapat kita jalankan kerana pada pilihan raya yang lepas, pilihan raya negeri, kita dapat cukup bersatu di mana kita menang 76 kursi dari 82 kursi. Ini adalah satu bukti bagaimana orang Sarawak bersatu padu, bekerja sama dengan satu tekad membangunkan negeri Sarawak dan mengeratkan lagi perhubungan kaum, antara agama, kerana perpaduanlah yang membolehkan kita terus maju. Sarawak kita telah menyaksikan boleh jadi model negeri di Malaysia di mana kita menunjukkan kita dapat kerjasama, dapat duduk kerja, dapat fikir, tidak kira bangsa dan agama. Begitu juga dasar-dasar kerjaan, program-program pembangunan, dia adalah menguntungkan semua lapisan masyarakat. So, saya merayu orang Sarawak, lupakan kaum, agama, perbezaan. Mari kita bersama-sama memberi sokongan padu kepada GPS pada 19 hari bulan tu nanti supaya kita dapat menang dengan cemerlang dan bermulalah satu era di mana kita terus berjuang membela nasib. Sesuatu yang menarik dalam pilihan raya kali ini ialah gabungan rakyat Sabah GRS yang bertanding di 13 kerusi parlimen, di mana 4 teras perjuangan GRS dijadikan asas manifesto GRS pada pilihan raya umum ke-15 ini. 4 teras itu ialah perjuangan Sabah First, Sabah Prosper, Sabah Forward dan juga Sabah United, di mana ini menjadikan dan juga merangkumi 13 tunjang utama dengan ambil kira pandangan dan sentimen rakyat berpandukan 4 teras perjuangan GRS. Kita dengarkan tawaran dari GRS. Sayangi Sabah, undilah gabungan rakyat Sabah, GRS, untuk kemajuan, pembangunan dan juga perpaduan. Kita di GRS, gabungan rakyat Sabah, bersama-sama dengan Barisan Nasional menghadapi pilihan raya umum ke-15 ini
bersama-sama. Sebabnya kita ialah kerajaan negeri. Setelah kita mendapat mandat daripada rakyat, kita telah menubuhkan kerajaan campuran dengan Barisan Nasional dan juga GRS. Matlamat kita ialah untuk memastikan kesejahteraan rakyat, pembangunan negeri Sabah, kerana tugas kita yang mula-mula selepas pandemik ini ialah untuk memulihkan ekonomi negeri kita dan rakyat. Dan saya telah pun kita di pihak kerajaan telah pun berusaha sekaya upaya, dan hasil daripada usaha kita itu kita telah dapat menarik pelabur-pelabur asing dan juga dalam negeri untuk turut sama melabur dan membuka perniagaan mereka di Sabah. Untuk makluman, setakat ini kita mempunyai pelaburan lebih kurang 12 bilion ringgit. Ini sudah bermula dilaksanakan di Kota Kinabalu dan beberapa daerah di Sabah dalam sektor pertanian, perindustrian dan juga pelancongan. Satu yang cukup saya tertarik ialah beberapa syarikat lagi telah pun menandatangani MOU untuk membangunkan taman perindustrian oil and gas di Sipitang. Jumlah pelaburan di sana lebih kurang 20 bilion ringgit, dan ini boleh mewujudkan peluang pekerjaan 10 hingga 15 ribu orang jika semuanya dapat dilaksanakan nanti. Jadi inilah matlamat kita di dalam kerajaan GRS ini dan juga Barisan Nasional untuk mengembalikan keadaan ekonomi yang baik untuk rakyat Sabah dan membawa Sabah maju ke depan. Dan kita berharap usaha ini akan dapat kita laksanakan dengan jayanya. Ya, kita telah memperkenalkan manifesto kita. Kita ada 13 trust ataupun agenda yang kita mau laksanakan. Jadi semua ini adalah atas asas kepentingan rakyat dan juga negeri kita. Jadi tidaklah dapat saya jelaskan satu persatu 13 manifesto ini, tetapi ianya cukup untuk ditawarkan kepada rakyat untuk kita maju ke depan, untuk Sabah terus menjadi negeri Sabah maju jaya dan Sabah yang bersatu. Pesanan kepada pengundi yang keluar 19. Ya, kita berharap pengundi-pengundi seluruh Sabah akan terus keluar beramai-ramai untuk menentukan masa depan negara kita. Jadi bagi saya, undilah GRS demi Sabah dan demi membawa Sabah maju ke depan. Terima kasih. Parti Warisan bertanding 52 kerusi di seluruh negara, bukan sahaja di Sabah, di mana Warisan menggariskan 5 intipati pada manifestonya dalam pilihan raya umum ke-15. Intipati manifesto parti itu merangkumi visi memperkukuh perpaduan selain menawarkan tadbir urus yang telus sekiranya dipilih untuk menerajui kerajaan dan sesebuah kawasan parlimen. Kita dengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera. Pilihan raya ke-15 ni cukup penting untuk kita reset keadaan landscape politik negara kita, dan kita juga berharap ianya akan dapat membantu pengurusan tadbir negara ini akan dapat ditambah baik atas landasan yang sepatutnya untuk membolehkan negara kita dalam keadaan yang bukan hanya pengurusan pentadbiran negara
ekonominya cukup stabil dan penyatuan rakyat yang begitu mantap. Maka dengan itu Parti Warisan telah pun menyatakan tentang bagaimanakah langkah-langkah yang perlu diambil oleh pihak kerajaan. Ada 5 perkara yang menjadi keutamaan. Pertama ialah penyatuan rakyat di negara ini menjadi keutamaan kerana kita sedar dan tahu dalam sebuah negara berhadapan dengan berbagai masalah, kalau sekiranya rakyat khususnya berbagai kaum, berbagai anutan agama, kalau ianya tak dapat dipadukan, disatukan, tidak akan mungkin kita boleh mengurak langkah ataupun membuat sesuatu kerja yang begitu mantap, membawa hasil yang baik kalau penyatuan rakyat tidak dapat kita lahirkan sebaik mungkin. Di samping itu, kita juga perlu melihat bahawa bila mana kita menyokong sesuatu parti, kerajaan itu harus bersih dan berintegriti. Di samping itu, yang kedua, kita perlu ada tadbir urus yang telus. Ya, kita melihat bahawa kita tidak tahu, tidak sedar sehingga Auditor General menyatakan bahawa ada kapal yang hilang. Bukan setakat kapal yang hilang, duit juga yang hilang. Terkadang itu kita dapat melihat bagaimana pengurusan keuangan negara kita dan setiap belanjawan sejak pilihan raya ke-14. Kita tidak tahu ke arah mana peruntukan yang terbatas itu telah diguna pakai untuk kebaikan negara dan rakyat pada hari ini. Dan itu yang kita tidak mempunyai ketulusan, kita tak ada transparansi pengurusan keuangan. Adakah pengurusan keuangan ataupun pembelian peralatan itu contohnya berjuruskan dengan kepentingan dan keperluan negara untuk memastikan kita di landasan yang sepatutnya. Dan keempat, iaitu perjuangan kita ialah harusnya ada inklusif kerana kita berbagai bangsa, berbagai rutan agama nak masuk universiti, nak mendapat pekerjaan perkhidmatan awam dalam sistem perkhidmatan, mendapat peluang untuk dapat vaksin masa COVID dahulu. Kadang-kadang kita dapati yang kawasan-kawasan wilayah negeri yang mempunyai data, mempunyai indeks yang begitu tinggi, tapi vaksinnya tidak dapat. Maka dengan itu penting kepada kita untuk memastikan dia mesti ada konsep inclusiveness. Kekitaan kita di mana yang memerlukannya, kita harus juruskan perkhidmatan itu kepada mereka yang amat memerlukannya. Tidak mengira bangsanya, tidak mengira daerahnya, tidak mengira agamanya. Yang penting kepada kita perlu ada langkah-langkah. Bukan hanya tindak tanduk pihak kerajaan, malahan dasar-dasar kerajaan yang ada perlu digubal untuk membolehkan supaya yang jelas dia isu mengenai dengan kekitaan ataupun inclusiveness akan menjadi kenyataan di negara ini. Begitu juga dengan kerajaan yang kita katakan perlu keadilan dia, kesaksamaan dia, just. Kadang-kadang itu kita dapat bahawa keadilannya tidak begitu kelihatan. Contohnya dalam pembentukan negara Malaysia, ada perjanjian-perjanjian yang telah pun dimeterai di depan pihak British contohnya. Tapi sebagian besar perjanjian itu telah tidak ditunaikan. Tidak ada justice-nya. Setengah-setengah tempat yang mempunyai hasil minyak, hasil gas, sama ada Sabah, Sarawak, Kelantan, tapi tidak mempunyai pulangan daripada hasil yang diperolehi daripada tempat-tempat itu. Seharusnya kita beri kesaksamaan, keadilan kepada tempat-tempat negeri-negeri ataupun wilayah yang telah pun memberi sumbangan kepada pembangunan negara kita. Termasuklah contohnya bila kita dapat melahirkan industri yang ada di setengah-setengah tempat. Contohnya kalau industri refinery ataupun usahawan yang dilakukan oleh badan-badan GLC seperti Petronas, tapi sebahagian anak-anak tempatan tak dapat peluang pekerjaan. Dan ini yang membimbangkan kita. Universiti yang ada di negara ini harus diagi-agikan ke kawasan-kawasan yang amat memerlukannya. Malangnya hanya tertumpu universiti-universiti ini contohnya di Kuala Lumpur saja. Dan terpaksa anak-anak daripada luar bandar yang ada di negara ini berhijrah dengan tanggungan perbelanjaan. Ada yang kadang didapati bahawa anak-anak ini datang daripada keluarga yang miskin. Tidak mungkin anak-anak ini dapat melanjutkan pendidikan mereka oleh kena keadaifan, tidak mempunyai kewangan mereka untuk terus menyambung persekolahan dan pendidikan mereka. Jadi saya berharap kelima perkara yang saya telah utarakan, perkara yang penting ya kepada negara kita untuk meletakkan negara Malaysia dan rakyatnya di landasan yang sepatutnya. Undilah Parti Warisan Malaysia. Sekian sahaja siaran khas tawaran parti politik. Kini kuasa di tangan kita sebagai pengundi untuk menentukan hala tuju negara ini. Keluar mengundi pada hari Sabtu ini
Tunaikan tanggungjawab anda. #undi100%.